Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Masih dalam tajuk pakaian dan perhiasan. Pakaian dan perhiasan. Kita sambung muka surat 155. Untuk kitab yang besar ni 155, bawah sekali tajuk dia pakaian yang berlagak dan sombong. Baik, walaupun pakaian yang kita pakai sudah menepati syarak, maknanya sudah menepati cara menutup aurat, maknanya tidak ketat dan tidak nipis. Tidak ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan tidak nipis sehingga menampakkan warna kulit. Itu dua syarat untuk kita berpakaian yang dikatakan menutup aurat. Kalau kita pakai ketat ataupun yang nipis yang menampakkan aurat, maka tidak dikira menutup aurat walaupun kita berpakaian. Baik, lepas dah yang tu, tuan-tuan, tidak ketat dan tidak juga transparan yang boleh menampakkan warna kulit, kawasan-kawasan aurat. Tetapi kita ada satu lagi, tapi yang ini tidak ada kaitan dengan aurat, tapi kaitan dengan hukum lain, iaitulah pakai pakaian untuk kesombongan dan juga nak berlagak. Nah, pakai kasut mahal-mahal sampai 1,000 lebih kasut. Pak Cak, kasut apa paling mahal apa ni? 5,5. Kasut saja 1,000 kasut. Songkok tak kira, tuan-tuan. Kopiah putih 230. Berat benar. Nah, dah bukan tak boleh pakai. Kalau dia pakai bukan sombong kerana nak menggunakan nama Allah, tu lain cerita pula. Ni sombong, nak tunjuk dia duit banyak, pakai mahal. Nah, yang ni dia tak masuk bab aurat, tapi bab kesombongan dan juga berlagak ni dikira haram dalam agama. Baik, tajuk dia pakaian yang berlagak dan sombong. Had penetapan umum bagi konsep bersenang lenang dengan kebaikan seluruhnya seperti makan, minum dan pakaian ialah hendaklah mengambilnya dengan tidak berlebih-lebihan dan menyombongkan diri. Itu kaedah umum. Sama ada makanan ataupun minuman ataupun pakaian, dia tidak boleh kita nak ambil dengan cara berlebih-lebihan. Kulu washrabu, hujung ayat, wala tusrifu. Allah suruh kita makan, kulu, makanlah oleh kamu makanan halal lah.
Washrabu, dan minumlah oleh kamu minuman yang halal. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebih sampai peringkat membazir. Jadi hak dia tidak boleh membazir berlebih-lebihan, dan juga satu lagi menyombongkan diri. Batas berlebih-lebihan atau boros ialah melebihi batas dalam bersenang lenang dengan yang halal. Manakala mengangkat diri itu berkait rapat dengan sifat yang ada dalam diri, ianya bermaksud untuk menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah kepada manusia. Kita sebenarnya kecil. Kita ni kecil. Kecil artinya hina. Kecil ni hina. Nah, orang hina dia tidak layak sombong. Yang layak sombong ni yang mulia. Siapa yang mulia? Yang mulia ialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tak boleh sombong. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala boleh bersifat dengan sifat itu, dan itu memang sifat dia, al-mutakabbir, yang bersifat dengan kesombongan. Dia layak. Bila layak baru boleh bersifat dengan sombong. Bila tidak layak, tak layak sifat dengan sombong. Oleh kerana itu manusia makhluk dia tak boleh sombong. Bila sombong hukum dia haram. Sebab itu sifat Tuhan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka bila dia kecil, maka dia membesarkan diri. Sebab itu sebut takabbur. Takabbur berkalimah kabara, kemudian kabbara. Kabura mana besar, kabbara membesarkan. Arab jenis tu. Nah, jenis tambah huruf, tambah sabdu, dia ubah makna. Kabura besar, kabbara membesar. Sebab tu kabir makna besar, takbir membesarkan. Nah, ngaji besar sikit. Baik, takabbur ni untuk orang yang hina, dan dia cuba untuk membesarkan diri dia dengan sifat sombong. Sebab itu orang sombong disebut takabbur. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, di antara makhluk yang sombong, hak mula-mula sekali, semua tahu. Siapa dia baca? Apa dia? Tak tahu. Buang serbang, dua-dua serbang. Iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila Allah suruh malaikat dan iblis untuk sujud menghormati Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia rasa aba, dia enggan, wastakbara, dan dia rasa membesarkan diri. Dia rasa dia lebih besar daripada Adam. Lebih mulia daripada Adam, sebab Adam dicipta daripada tanah, dia daripada api. Dia merasakan dirinya besar, wastakbara. Nah, wa kana minal kafirin, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Baik, jadi Islam melarang kita bersifat sombong dan juga takabbur, membesarkan diri. Apa dia sombong? Batrul haq, itu sombong. Menolak kebenaran. Benda tu dah betul dah, kita tak boleh terima benda betul, maka itu nama dia sombong. Wa ghamdun nas, dan kita menghina manusia. Itu dua sifat orang sombong. Baik, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabbur, lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 23. Kalau kita merujuk kepada surah Luqman, surah Luqman bunyi macam ni juga. Nah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur, bunyi sama. Tapi sebelum tu dia cerita sifat-sifat yang Allah tak suka macam mana. Wala tusair khaddaka linnas. Satu. Di antara sifat orang sombong ialah wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu memalingkan muka kamu daripada manusia. Maknanya tak boleh berpaling muka. Tengok kali. Macam dia benci. Masa bercakap pun tengok orang lain.
Pak Jack, tu tak? Ha. Cakap tengok muka lah, tuan-tuan. Cakap tengok, berkata, tu kali muka. Nah, itu di antara sifat sombong. Dia cakap tak nak tengok kita sebab kita lekeh kan. Pakai serban dua. Dia tak apa, pakai kasut Clark 250. Diskaun Shopee 50%. Oh, saya hebat lah tuan-tuan. Kita pakai serban dia asal lekeh. Sembang pun tak nak tengok muka. Itu nama dia orang sombong. Wala tusair khaddaka linnas. Kata Luqman kepada anak dia, jangan kamu memalingkan muka daripada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sombong. Jalan tu, nah, cara jalan tu sombong. Cara jalan sombong tak tengok ke orang, jalan sombong tu. Bawa kereta gini, masa berhenti bolehlah kali mana tahu Ustaz Hadi. Assalamualaikum. Dah Ustaz Hadi sebelah. Bukan duduk berjalan pun dah pun merah. Tengok Ustaz, kena Ustaz ke apa. Sombong. Nah, angkat tangan pun tak. Itu. Dah orang bagi laluan. Kita nak lalu tak boleh, dia berhenti. Kita lalu angkat tangan lah. Masih. David Oromogun. Dah, betul. Tu sombong lah. Nah, itu di antara sombong. Jenis ni bukan dia masuk syurga pun. Nah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang ada walaupun sebesar biji sawi sifat sombong dalam diri dia. Baik, itu ayat Quran. Kita tak sampai tajuk gini, baru baca mukadimah lah. Pergi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni dia masuk tajuk dia. Yang kata pakaian sombong ni macam mana, takabur ni macam mana. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Hadis ni panjang tapi dia ambil bab ni saja, bab berkaitan dengan pakaian. Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Maksudnya sesiapa yang melerekkan bajunya kerana sombong, jar tarik, lerek. Semalam saya sebut di Masjid Aman, kalau kita mengaji ilmu nahu, dia ada bab rafa', nasab, jar, jazam. Rafa' ni artinya kita mengangkat. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma minkum darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang beriman dan orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Yarfa', angkat. Sebab tu rafa' di antara alamat rafa' dalam ilmu nahu ialah dhammah. Dhammah bacaan dia menaik. Cuba sebut aja. Dia naik ke atas, dia tak tu. Dia dia naik ke atas. Tu nama dia rafa'. Nasab di antara nasab dia mana dia tegakkan, dia tegak, nasab ni tegak. Bila kita sujud, kita kena tegakkan betis. Nah, tuan-tuan pribadi muslimat yang dirahmati, tegak nasab ni. Di antara alamat nasab ialah fathah. Fathah ni buka betul. Naik atas. Betul. Yang ketiga jar, ni jar. Nak sebut kalimah jar. Manjarra, jar. Jar ni tarik. Bila sebut tarik, dia akan ke bawah, dia tak akan naik atas tolak, tarik bawah. Baca, tarik ke atas, tolak ke atas bodoh. Tarik bawah ni. Dia akan bunyi bawah. Kasrah di antara alamat i ke bawah. I, u, a, i. Nah, rafa', nasab, jar. Nak ajar bahasa Arab ni, tuan-tuan. Nah, orang senang. Dia kena menguasai bahasa ni dulu baru kita sedap. Nah, untuk nak baca kitab ni. Baik, manjaro, siapa yang menarik, maksud meleret, maksud pakaian dia lebih daripada buku lali dan meleret atas tanah. Bila dia jalan dia tarik itu. Itu jarra thawba. Makna hak dia tarik tu sama ada jubah. Kalau Arab pakai jubah dia tu dah lebih panjang. Dia jalan tarik meleret atas bumi, sapu titik ayam.
Ha. Jadi macam kobota. Kalau pakai seluar, seluar tu lebih sampai tapak seluar. Dia pijak seluar jadi bergulung-gulung kat bawah sebab lebih panjang kan. Duduk pijak dengan kasut, dengan kaki dia lebih, sama ada seluar ataupun jubah ataupun kain pelikat apa-apalah yang kita pakai bahagian bawah. Kalau kita pakai lebih daripada buku lali, dia akan meleret atas tanah. Baik, khuyala kerana sombong. Lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tak pandang dia di hari kiamat. Bagus kalau Pak Cat bawa kereta naik motor, polis tak pandang arah blok Pak Cat seronok ke tak? Kita bawa motor lesen mati dah. Kita lesen mati. Allah roblok nak kono tak boleh. Tapi bila kita sampai dekat dia tak tengok. Seronok. Bagus buatlah. Polis tak tengok seronoklah sebab kita lepas. Allah tidak melihat, artinya dia tak peduli kita. Tak peduli teruklah kitanya. Kita dijemput untuk pergi walimatul urus, rawi kahwin. Tiba-tiba kita sampai di rumah tuan rumah. Tuan rumah tak tengok seronok ke tak? Agak-agak pacar nak makan kan nak belah. Tuan rumah tak tengok. Mana dia benci kita, dia benci tak nak tengok muka kita. Anak dia pergi panggil kita, dia tak suruh panggil pun anak kita, hantar mesej. Benci aku baca. Tahu tak? Dia Allah tak lihat ni kita paling naya, tak dapat rahmat dia. Dia tak pandang tu, tak dapat rahmat, tak dapat perhatian. Kalau kita nak ngaji, beasiswa tak ada contoh. Zakat pun tak bagi. Tu tak pandang. Mana teruklah kitanya pada masa ni. Jangan buat tuan-tuan. Bermakna sesiapa yang pakai pakaian yang lebih daripada buku lali sehingga meleret ke bawah dengan tujuan untuk sombong, maka Allah tidak akan pandang dia di hari kiamat. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, yang ni hadis ni dibahas oleh ulama lah. Mengikut mazhab masing-masing. Mengikut pendapat masing-masing. Baik, ulama bersepakat sesiapa yang memakai jubah ke, seluar ke, kain pelikat ke, apa-apa lah, pakaian bawah dia yang lebih daripada buku lali dengan tujuan sombong, maka semua ulama sepakat haram, berdosa. Allah tak pandang di hari kiamat. Kita tak boleh nak bayar macam mana pakai pakaian yang lebih ni jadi sombong, sebab bukan zaman kita. Benda ni berlaku zaman Nabi, sebab tu kita kena lihat pada asbabul wurud. Sebab hadis Nabi ni. Zaman Arab, zaman Nabi dulu, siapa yang kaya, dia biasanya, orang kaya ni biasanya jubah dia akan lebih panjang, lebih daripada buku lali. Sebab apa lebih? Sebab dia duit banyak. Bila ada duit banyak, dia boleh beli kain yang panjang untuk buat jubah. Jadi budaya dia dah panjang-panjang ni. Tapi hak miskin tak mampu lah. Miskin tak mampu nak beli jubah lebih-lebih, padan sebelum buku lali. Setakat tu dia ada duit untuk beli pakaian, buat jubah dia. Tak boleh lebih dah sebab tak ada duit lah. Miskin. Maka bila orang kaya buat jubah panjang-panjang ini lebih buku lali dengan tujuan sombong sebab duit banyak, tu Nabi kata siapa yang pakai pakaian yang menarik lebih atas tanah, lebih buku lali ni, maka Allah tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat. Maksud Nabi yang sombong tu lah tuan-tuan. Ini pendapat semua ulama. Siapa pakai pakaian lebih daripada buku lali dengan tujuan sombong, sepakat ulama haram. Tapi kalau dia pakai pakaian lebih daripada buku lali tapi tidak sombong, itu khilaf ulama. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, majoriti ulama mengatakan tak apa. Pakai pakaian lebih daripada buku lali bukan dengan tujuan sombong. Hak tajuk kita malam ni, majoriti ulama tak apa. Kecuali Wahabi.
Wahabi haram. Pakai lebih ukuran ni saja sama ada sombong ataupun tidak sombong, haram, masuk neraka. Pak Cat, coba bangun. Nah, Wahabi, Ibn Baz, Utsaimin, semua ulama-ulama Saudi. Ulama-ulama besar dia, Utsaimin ni besar, nah, Ibn Baz, hak buta, tuan-tuan. Hak zaman dulu-dulu orang pergi Mekah dengar khutbah dia sampai terkejut. Nah, buta khutbah pam. Pak Cat tak tidur. Tak faham benda, tak tidur. Lantangnya suara. Mari masjid derga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni hak faham bahasa Melayu tidur. Bahasa Arab tak faham tak tidur sebab apa? Hak baca macam singa. Tu aja. Sebab tu kena pilih hak singa-singa sikit macam khutbah. Nah, duduk meleleh jengkrengnya bila nak habis. Tapi lah ni tak boleh panggil hak singa-singa ni. PKPP tak habis, itu imam macam mana. Baik tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi begitu. Sebab Abu Bakar jumpa Nabi, tapi depan ni tak pakai lah ni. Dia kata, saya pakai jubah lebih pukul hari. Adakah saya juga dikira sombong? Nabi kata, kamu tidak termasuk dalam kalangan mereka. Sebab dia pakai bukan kerana itu. Nah, jadi kita ambil pendapat yang paling kuat ialah sesiapa yang pakai lebih daripada buku lali ni pakaian dia, kalau sombong memang haram lah. Tapi kalau tidak sombong, dia ambil pendapat majoriti ulama, tak apa. Baik tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Ini bab isbal. Nah, dalam fiqh, dalam fatwa cari bab isbal. Isbal ni melabuhkan pakaian. Jadi kalau kita nak berpakaian secara afdal, nak pakai seluar secara afdal dan jubah yang afdal ialah di atas buku lali. Kita tak ambil hukum haram halal ni, afdal. Jadi situ afdal. Kalau kita pakai jubah kita, kaki seluar kita betul-betul atas buku lali. Kalau sebelum buku lali afdal. Kalau betul-betul atas buku lali harus. Harus, tak ada apa tuan-tuan. Kalau kita pakai lebih daripada buku lali, kalau ada tujuan tertentu, tak ada apa-apalah, harus. Ada tujuan tertentu, harus. Tapi kalau kita pakai lebih daripada buku lali tanpa tujuan apa-apa, makruh. Boleh ingat? Ulang semula. Baik tuan-tuan, sembilan muslimat yang dirahmati, bermakna macam itulah cara pakai. Tapi perempuan lain, ni lelaki ni. Lelaki. Perempuan dia boleh pakai lebih daripada buku lali sekadar sejengkal. Daripada buku lali itu boleh tarik sejengkal ke bawah. Sebab kaki dia aurat. Bila dia pakai pakaian labuh, memang tak nampak dah kaki tu. Masa dia berdiri tak nampak. Kecuali bila dia mengangkat nak naik motor ke apa-apa baru nampak. Yang tu dia kena pakai stocking lah dalam. Tapi masa dia berjalan memang dia tak nampak apa-apa. Nah, yang ni hak perempuan dia kurang jagalah tuan-tuan. Kurang jaga. Lebih lagi hak staff-staff. Tak kira lah kerja di mana pun. Kerja di sekolah ke, kerja di pejabat ke, kerja di bank, hak perempuan kan pakai stocking tu. Ada yang dia pakai stocking, pakai elok lah stocking. Nah, pakai stocking, pakai kasut yang tutup, memang kena pakai kasut tutup. Pegawai kerajaan tak boleh pakai kasut terbuka. Tak boleh pergi sekolah pakai selipar Jepun je yang keringnya. Oleh kasut tertutup, sama ada lelaki ataupun perempuan. Pakai elok dah, tapi nak pergi tandas, pergi buka pula dah. Tandas di luar bilik dia. Nak pergi tandas, dia ada dah selipar dia di dalam bilik dia. Dia buka kasut dia, dia buka stocking, dia pakai kasut, dia pergi tandas. Aku tengok payah ha? Payahlah, berdosa lah. Tu aja. Dah ada kaki putih melepak, hitam macam Pak Cat, tak apa juga. Melawak je, melawak. Aduh.
Itu kena jaga. Nah, yang duk buka sebab apa? Nak buka juga boleh, pergi masuk tandas tu, buka dalam tandas tu. Yang buka dia udah bilik, keluar dari bilik cuma jalan pergi tandas. Dengan kaki tak pakai stoking. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kena jaga. Baik. Kemudian sabda Nabi lagi sebelah muka 157. Man labisa thawba syuhratin albasahu Allahu thawba mazallatin yaumal qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesiapa yang memakai pakaian yang melambangkan kemasyhuran, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Perawinya adalah thiqah. Jadi siapa pakai pakaian untuk kemasyhuran, sama tadi untuk sombongan, kemasyhuran, maka dia akan pakai baju kehinaan di hari kiamat. Pernah terjadi seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, anak Umar Al-Khattab. Katanya, pakaian yang bagaimana boleh aku pakai? Orang tanya anak Umar Al-Khattab, Abdullah, pakaian yang macam mana, yang bagaimana boleh aku pakai? Jawabnya Abdullah bin Umar, pakaian yang bukan menjadi kebanggaan orang-orang jahat dan tidak dicela jika kamu memakainya oleh ulama yang dan orang-orang bijaksana. Mana kalau pakaian kita pakai tu, orang tengok tak berbulu mata, dan ulama-ulama, ustaz-ustaz tidak tegur pun jalan. Sebab tu kerja ulama, kerja ustaz kena menegur, kena telan benda ni. Kena telan. Orang suka tak suka kena buat. Biasanya orang tak suka lah. Ustaz-ustaz ni orang bukan suka. Tu Pak Cak suka apa? Hak lain tengok menyampah. Ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Nah, kita tegur dia. Ni kerja ustaz kena tegur orang. Siapa pun, anak bini dia pun kena tegur, orang lain lagi ya. Itulah kerja. Jadi mungkin tak sukalah jenis menjaga tepi kain orang lain ni. Bagi dia menjaga tepi kain, bagi pendakwah itu kewajipan. Nah, kalau tak tegur, dia orang pertama sekali kena bala dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tahu tapi tak menegur. Bila ulama, ustaz-ustaz pendakwah tidak menegur, maka maksiat akan berleluasa. Sebab apa? Orang kata tak apalah, sebab ustaz tak kata apa pun. Dia tengok aku buat tak kata apa pun, boleh lah. Sebab tu kena tegur. Nah, orang alim, ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah yang cinta pada agama kena menegur manusia. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati habis. Untuk yang pertama, pakaian yang berlagak dan sombong. Untuk yang pertama malam ni, banyak dah kita baca. Untuk mana ni? Kita masuk yang kedua. Ada masa. Okey, masuk sikit ni yang kedua ni. Yang kedua ni nampak macam panjang ni. Macam mana? Yang kedua nampak macam panjang. Masuk dah tu insya-Allah. Baca tak habis tak seronok tajuk. Main sambung dengan minggu depan pula. Kita tengok soalan, tuan-tuan. Yang ni kita tutup sini, kita sambung melampau dalam berhias diri dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.